Ong selaku Timbalan Presiden Pertubuhan Jaringan Harmoni, para tuan-tuan, sahabat-sahabat, puan-puan, Datuk Datin, Haji-Haji yang dihormati sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kehadrat Ilahi di mana pada hari ini telah pun kita semua berkumpul secara di dalam melalui alam maya untuk menuntut ilmu untuk diri kita, akidah kita, supaya kita kuat dari segi iman, kuat dari segi hati kita, kuat dari segi kekukuhan perjalanan kita, terutamanya kepada semua para sahabat mu'alaf, sama-sama kita menempuh dan juga beristiqamah dalam agama yang benar ini. Dan syukur kehadrat Ilahi yang juga kita pada malam ini bersama-sama di dalam satu taman syurga. Mudah-mudahan betulkan saya Tuan Guru jika saya salah. Kita di dalam sebuah majlis ilmu, taman syurga, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan, dan juga adab berguru daripada guru kita, Tuan Guru kita, Ustaz Ilin Aminin, yang akan mendidik kita, buat perkongsian, mengajar kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berebut keberkatan juga, keberkatan guru-guru kita, insyaAllah mudah-mudahan. Dan juga selaku pada hari ini, program juga telah pun kita telah pun mula, dan dengan ini yang di mana majlis pada hari ini ataupun program majlis ilmu pada hari ini yang dikendalikan sebagai moderator pada malam ini iaitu yang berusaha Encik Muhammad Razif Shah bin Abdullah selaku moderator pada malam ini, dan juga yang dikasihi, yang disayangi, sentiasa tersemat wajahnya dalam hati kami jika datangi ilmu untuk kita dah menuntut. Kadang-kadang bayang wajah Tuan Guru kita ni, iaitu Tuan Guru kita Tuan Ilin Aminin selaku Tuan Guru yang akan mengajar kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapat keberkatan, mendapat pelbagai perkara ilmu yang agar moga-moga kita semua kuat sentiasa beristiqamah dalam Islam. Tanpa melengahkan masa dan juga waktu yang ditetapkan, majlis ingin menjemput yang berusaha Encik Muhammad Razif Shah bin Abdullah selaku moderator pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya, Brother Muhammad Syafi'i bin Abdullah, merangkap Timbalan Presiden Pertubuhan Jaringan Harmoni, juga selaku pengacara kita pada malam ini. Yang kita muliakan, yang kita kasihi, Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, penceramah kita pada malam ini, juga merangkap penasihat rasmi Pertubuhan Jaringan Harmoni. Jadi dengan penuh tazimnya kita mengalukan kehadiran Tuan Guru kita. Selamat datang Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Yang kita hormati juga barisan ahli jawatan kuasa Pertubuhan Jaringan Harmoni. Turut bersama-sama kita juga barisan tim hikmat sukarelawan yang turut hadir bersama-sama menjayakan program pada malam ini. Dan juga yang saya muliakan, yang kita raikan seluruh pencinta ilmu bagi program pengajian rukun iman
anjuran Pertubuhan Jaringan Harmoni dan juga Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Johor. Alhamdulillah pada malam ini merupakan sesi ataupun kelas pertama kita bagi pengajian rukun iman kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat menimba ilmu. Namun sebelum saya serahkan kepada Tuan Guru kita, saya ingin bertanya, suara saya ada gema ke? Ada, bro. Ya, bergema. Ada bergema. Okay, ada bergema ya. Okey, ya, Pak. Kita cuba betulkan ya. Saya pun dengar bunyi gema ni. Okey, tapi tak apa. Nanti kita cuba betulkan. Jadi sebelum saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz saya dengan izin Ustaz untuk memperkenalkan serba ringkas Pertubuhan Jaringan Harmoni jadi kepada semua hadirin, kepada semua tuan-puan yang hadir bagi kelas pada malam ini, pada anda yang mungkin pertama kali menyertai program kami, saya mencadangkan untuk anda mengikuti perkembangan kami dengan melayari laman Facebook kami iaitu Pertubuhan Jaringan Harmoni. Namun secara ringkas apa yang saya boleh sampaikan kepada anda semua, Pertubuhan Jaringan Harmoni merupakan sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROSES Negeri Johor dan telah pun usia kami ini selama 4 tahun lebih. Ya, hampir masuk tahun kelima usianya. Dan antara misi utama kita adalah membangunkan golongan mu'alaf yang mana dari segi pembangunan pendidikan, motivasi, ekonomi juga, dan juga untuk mereka ni menjadi seorang yang berdikari, seterusnya berilmu dalam mereka ni baru menjadi seorang yang beragama Islam. Jadi kepada followers ataupun penonton di laman Facebook, selamat menonton. Mungkin malam pertama ni Ustaz, kita dapati tadi yang mendaftarkan dengan kita 200 lebih. Jadi kami agak kelam kabut juga sebab kena aturkan satu link Google Meet yang sampai 2 link kita buka malam ini. Jadi kepada yang ada masalah, mungkin anda boleh terus menonton di laman Facebook kita. Kami terpaksa buat inisiatif begini sebab ada yang tadi sampai pukul 7.30 ada yang baru daftar. Subhanallah. Jadi saya kira ini barakah Tuan Guru kita yang menjadi penarik hingga ramai pencinta ilmu ingin menyertai kita. Jadi kita mengalukan kehadiran semua yang mana yang hadir pada malam ini bukan sekadar saudara baru, ada juga di kalangan mereka adalah pendakwa-pendakwa, di kalangan mereka ada yang ustaz-ustazah, ibu-ibu kita pun ada, ayah-ayah kita pun ada, puan-puan haji, tuan-tuan haji jadi kita alu-alukan semuanya. Jadi secara ringkas, Jaringan Harmoni juga merupakan sebuah NGO yang bernaung di bawah pentadbiran yang berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut. Jadi saya kira itulah serba ringkas untuk saya perkenalkan kepada tuan-puan sekalian. Jadi untuk lebih lanjut, anda boleh layari saja Facebook kami, type saja Pertubuhan Jaringan Harmoni. Jadi saya kira dengan penuh takzimnya, kita terus menyerahkan acara kita pada malam yang penuh barakah ini kepada Tuan Guru kita. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Razif Shah, kepada Brother Syafi'i, kepada semua yang lain, semua ahli syurga. Mudah-mudahan insya-Allah kita syukur kepada Allah malam ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Kita ada matlamat, kita ada tujuan dan kita ada target kita.
dalam 10 pertemuan ini insya-Allah kita menyentuh perihal rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. InsyaAllah setiap Selasa dan Rabu sebanyak 10 kali pertemuan kita fokus kepada 6 rukun iman tersebut. Jadi saya sepanjang sesi kita berlangsung, kita doa mudah-mudahan internet kita lancar. Pada masa yang sama juga keadaan kita pun juga mengizinkan untuk kita konsisten ikuti 10-10 siri ini. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. InsyaAllah. Amin. Yang kedua, saya mengharapkan daripada semua gunakan platform ruang mesej itu untuk memberikan respon pada soalan yang saya berikan atau pertanyaan. Dan semua boleh bertanya di ruang mesej tersebut untuk ditulis. Daripada situ saya dapat membaca pemahaman kita, sejauh mana kita mengikuti dan sebagainya. Dan dia juga membantu kawan-kawan kita yang kalau tempat dia tak berapa dengar suara saya, tapi melalui ruang mesej yang ditulis membantu dia insya-Allah. Jadi kita saling bantu-membantu insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita doa mudah-mudahan majlis kita ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Saya difahamkan ada sebahagian kita yang mungkin baru saja memeluk agama Islam, sebahagian yang sudah beberapa tahun, sebahagian sudah mengajar kepada para mu'allaf, dan sebahagian juga adalah yang mungkin saja belum memeluk agama Islam, yang juga ingin mengikuti. Siapa pun latar belakang kita, niat kita belajar ialah mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah akan tambahkan kita kefahaman tentang agama yang kita anuti ini, iaitu agama Islam. Saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti matinya meninggal dunia dalam keadaan agamanya agama Islam sebagai orang beriman dan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Terima kasih yang sudah pun sedia respon. Kita terus kepada tajuk yang kita sudah janjikan. Saya sudah berikan nota ringkas kepada saudara Razif Shah. Boleh tak respon masing-masing di ruang mesej? Sudah dapat atau belum? Untuk saya tahu saja. Dah dapat atau belum? Nota dia dalam bentuk ayat ringkas, dalam bentuk PDF. Maknanya dalam handphone pun kita boleh tengok. Kalau kita nak print pun boleh. Kalau belum tak mengapa. Kalau sudah pun tak mengapa. Kalau sudah bagus. Kalau belum, nanti insya-Allah akan disusuli nanti. Akan diberi insya-Allah. Oh, kebanyakannya belum Baik, kalau belum, kita boleh ikuti yang ada di PowerPoint yang saya paparkan ini. Nampak? Siapa nampak tulisan ni? Apa yang dia nampak? Sila tuliskan di ruang komen. Yang dia nampak apa? Perkataan apa? Rukun iman, nampak? Baik, ada yang nampak. Haifa An-Nur Khairi kata dia nampak rukun iman. Baik, kita akan mula menceritakan apakah yang dimaksudkan dengan iman. Rukun itu apa? Iman itu apa? Apa makna rukun? Perkara yang mesti ada dalam sesuatu perkara. Apa makna rukun? Perkara yang mesti ada dalam sesuatu perkara. Itu paling mudah kita nak faham. Negara kita ada tak rukun negara? Negara kita, siapa yang duduk di Malaysia lah. Kalau yang di Singapura berbeza. Kalau yang di Indonesia berbeza. Kalau ada sahabat kita dari Amerika mungkin berbeza. Tapi di negara kita, siapa yang duduk di Malaysia ni, kita ada tak namanya rukun negara? Ada. Ada berapa rukun negara? 5. Rukun negara tu perkara yang mesti ada dalam negara kita. Kalau tak ada, maka negara kita kehilangan identiti negara. Maknanya kalau tak ada keluhuran perlembagaan, habislah negara kita. Kalau tak ada kedaulatan undang-undang, habislah negara kita. Itu mudah faham, rukun. Sekarang ni kita tak cerita rukun negara. Kita sedang cerita rukun apa? Rukun iman. Iaitu perkara yang mesti ada dalam iman. Nora Abdullah, orang beriman. Jadi dia mesti ada rukun iman.
Aida Maya Abdullah, dia orang beriman. Dia mesti ada rukun iman. Perkara yang mesti ada dalam urusan iman. Ibrahim Renault, dia mesti ada rukun iman. Perkara yang mesti ada. Lana Queen, mesti ada. Jadi kalau orang tanya, rukun tu apa? Rukun adalah perkara yang mesti ada dalam sesuatu perkara. Itu kena ingat. Yang kedua ialah perkataan iman. Rukun iman. Iman maknanya apa? Iman maknanya terjemahan ringkas, iman maknanya percaya. Apa makna iman? Tulis di ruang mesej apa makna iman? Percaya. Apa makna iman? Percaya. Betul. Mami Rin dia tulis iman maknanya percaya. Mazlan Lan, bagus. Ibrahim Renault, Susan Thomas dia pun tulis juga. Liza Yusof, bagus. Ustazah Nur Diana Tess pun tulis juga, bagus. Percaya. Iman, percaya. Jadi perkara yang mesti ada dalam urusan kita percaya. Percaya. Afrina, dia tulis situ, percaya, believe, percaya. Baik. Tapi macam mana cara kita membuktikan yang kita percaya rukun tadi? Apa cara untuk kita buktikan yang kita percaya? Macam mana cara percaya tu? Percaya mesti ada cara dia. Cara dia ialah yang saya tulis dekat PowerPoint saya depan. Mesti mengakui dengan lisan, mesti meyakini dengan hati. Baru namanya percaya. Sebab itu orang kalau dia nak memeluk agama Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap tu maknanya apa? Dia mengakui dengan lisan. Pada masa yang sama, dia ucap, dia sebut, dia akui dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut. Pada masa yang sama, mesti yakin dengan hati. 2. Ucap, yakin. Sebut, percaya. Mengakui dan juga dia yakin. 2 ni boleh. Katalah dia cuma salah satu saja. Okey, katalah seseorang tu dia buat satu je. Dia buat yang bawah. Yang bawah apa? Yang bawah tu apa? Meyakini dengan hati kan? Dia ni asalnya katalah contoh agama dia agama S. Kita tak sebutlah nama apa agama. Katalah nama dia agama S. Dia dalam hati dia, dia yakin agama Islam tu betul. Dia dengar, dia ada kawan, dia percaya, kawan-kawan dia Muslim cakap begini-begini, dia dengar-dengar, dia tengok YouTube, dia mula percaya. Dia rasa agama Islam ni agama yang benar lah. Tapi dia tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak pernah akui dengan lisan 2 perkara. Ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad. Dia tak pernah cakap dengan lidah. Tapi dia tak bisu. Patutnya dia kena cakap. Dia cuma cakap dalam hati saja. Dia kata rasanya Tuhan yang sebenar memang Allah sahajalah. Yang lain tak layaklah Tuhan. Dia cuma cakap dalam hati saja. Maka orang yang seperti ini kita belum kira dia orang beriman, orang Islam, belum. Sebab dia cuma buat satu je, meyakini dengan hati saja. Lidah dia belum cakap lagi. Dengan maksud belum mengucap 2 kalimah syahadah. Itu contoh orang ada nombor 2, tak ada nombor 1. Okay. Saya terbalikkan. Ada orang dia mengakui dengan lidah tapi dia tak percaya. Pernah tak dengar dulu ada satu kumpulan nasyid, kumpulan nasyid lah kita sebut, nyanyian ataupun dendangan ke lagu Islamik, nama dia kumpulan Raihan. Siapa pernah dengar? Tulis, pernah dengar. Kumpulan Raihan, pernah tak? Mungkin ada yang tak pernah dengar, tak apa lah. Siapa tak pernah dengar, tak apa. Pernah dengar? Luciana Safiah pernah dengar? Oh, Iman Suhaila pernah dengar juga. Oh, ramai pernah dengar. Maknanya semua dekat sini orang tua lah, macam saya. Kumpulan Raihan, kumpulan tu ada kumpulan lama. Siapa yang tak pernah dengar mungkin orang muda lah, dia tak pernah tahu dia kumpulan Raihan. Siapa yang pernah dengar mungkin sama tua lah dengan saya lah, kira-kira. Baik, dulu kumpulan Raihan
dia pernah ada satu dendangan, nama dia lagu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz tu lafaz apa tu? Nama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama dia apa tu? Syahadah. Syahadah. Dua kalimah syahadah ataupun lafaz syahadah. Siapa tulis lafaz syahadah? Betul. Siapa tulis dua kalimah syahadah? Betul. Siapa tulis syahadah pun betul. Boleh diterima. Dua kalimah syahadah pun betul. Syahadah tu makna dia apa? Syahadah tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, syahadah tu maknanya persaksian. Kita mengatakan kita bersaksi. Tu nama dia syahadah. Dia punya ringkas dia persaksian. Baik. Bila Raihan, kumpulan Raihan nyanyi lagu itu, dia buat persembahan di luar negara, ada sebahagian orang yang non-Muslim, yang tidak beriman, yang bukan Islam, dia tengok dekat skrin paparan tu ada tulis lirik lagu yang dinyanyikan, lalu mereka ikut. Mereka sebut, Asyhadu an la ilaha illallah. Dia sebut dengan lisan, dia ucap dengan lisan, tapi dalam hati dia yakin ke tak yakin masa tu? Belum. Belum lagi. Tak yakin, Tidak. Ustaz. Tak yakin. Dia belum lagi. Dia pun tak faham. Dia pun mungkin tak tahu apa makna dia. Maka orang macam tu, dia dikira Islam, dikira beriman ke belum lagi? Belum, Ustaz. Belum lagi. Walaupun dia boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tak yakin dengan hati. Sebab tu kita sebut iman Islam, dia punya cara dia mesti dua. Mengaku dengan lidah, meyakini dengan hati. Jadi kalau kita ada ahli keluarga yang belum menganut agama Islam, kalau kita ada ahli keluarga yang belum lagi mengucap dua kalimah syahadah, dua ini adalah matlamat kita untuk dia. Mudah-mudahan dia yakin dalam hati dia dan mudah-mudahan dia cepat mengucap dua kalimah syahadah secepat mungkin. Amin. Doakan. Kalau ada ahli keluarga kita lah yang belum Islam. Kalau dah Islam tak apa. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita doakan mudah-mudahan. Mungkin dia masuk Islam melalui kita pula. Melalui kita. Jadi dua. Cuma bagi orang yang dah mengucap dua kalimah syahadah, ni yang ramai mu'alaf ni, kalau dia tak solat, berdosa tak? Berdosa ke tak berdosa? Bismillah. Berdosa, Ustaz. Berdosa kan? Berdosa kan? Walaupun dia dah mengaku dengan lidah, dia dah mengaku dua kalimah syahadah, berdosa kan? Betul. Walaupun dia dah yakin dengan hati, tapi untuk dapat iman yang sempurna. Baik, kita lihat. Untuk dapat iman yang sempurna, dia tak boleh dua saja. Dia mesti ada tiga. Dia mesti ada tiga. Yang ketiga apa tadi? Cuba tuliskan. Apa yang ketiga tu? Amalkan dengan anggota, Ustaz. Betul. Amalkan iman kita ni dengan anggota kita. Maknanya solat kena buat, zakat kena bayar, umrah kena buat, haji kena laksanakan, Quran kena baca, zikir kena banyakkan, selawat kena buat, menolong orang kena buat, hormat ibu ayah mesti buat. Maknanya kena amalkan dengan anggota. Baru orang tu namanya iman yang sempurna. Kalau orang tu cuma ada dua saja, dia mengakui dengan lidah, dia yakin dengan hati, tapi dia dah Islam, dia mu'alaf, dia Muslim, dia orang beriman, tapi tiba-tiba dia tak semayang, tiba-tiba dia tak baca Quran, tiba-tiba dia itu tidak bayar zakat, pada masa yang sama dia tak pergi umrah, dia tak berzikir, dia tak mohon ampun, tiba-tiba dia meninggal dunia.
dia meninggal dunia sebagai orang Islam ke tidak? Islam atau tidak? Apa? Dia tak semayang, dia tak bayar zakat. Dia Islam, dia matinya dalam Islam ke tidak? Dia kira. Syafiqah Loh, bagus. Syahira Islam, Ludin, Ustaz. bagus. Islam, Ustaz. Islam, Ustaz. Ya, Faridah Abdullah, Masya Allah. Muhammad Johan. Oh, lama tak jumpa Muhammad Johan ni, ya Allah. Nur Syafiqah Abdul Halimatus Sa'diyah kata matinya tetap dikira sebagai orang Islam. Jadi dia tetap orang beriman, orang Islam. Cuma tidak sempurna. Kita nak jadi Selendang Sutera Sarawak. Masya Allah. Memang dari Sarawak ke? Allahu Akbar. Jadi kita nak kalau boleh kita lakukan tiga-tiga. Kita dah mengaku dengan lisan kita orang Islam. Kita yakin Islam tu benar dan kita laksanakan dengan anggota. Salah satu daripada cara kita laksanakan, amalkan dengan anggota ialah kita datang belajar majlis ilmu di Google Meet pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir ini dapat iman yang sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Sekarang kita nak berganjak kepada yang berikutnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih yang mengaminkan. Mudah-mudahan makbul doa. Saya suka dapat amin daripada tuan-tuan. Saya suka. Sebab dapat amin daripada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan adalah orang yang bersih. Allah bersihkan daripada dosa-dosa. Mudah-mudahan amin yang tuan-tuan bacakan dan lafazkan serta ucapkan dalam hati itu dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita pergi kepada yang berikut. Apa keyakinan kita kalau cerita beriman kepada Allah? Kita meyakini bahawa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Kita kalau sebut Tuhan, apa yang kita faham? Tuhan. Bukan hantu. Tuhan. Tuhan. Tuhan maknanya apa yang kita faham? Cuba tulis di ruang komen. Tuhan tu apa? Memang Tuhan kita Allah, tapi Tuhan yang kita faham tu dia Tuhan tu. Pemilik langit dan bumi, Ustaz. Pemilik langit dan bumi. Okey, satu. Aida Maya Abdullah, dia kata pencipta yang maha kuasa. Baik. Siti Haida kata pencipta. Syahira Ludin kata maha esa. Nurdiana Tes kata namanya Allah. Betul? Cuma perkataan Tuhan, tanpa perkataan Allah, kita faham Tuhan tu maknanya apa? Tuhan ni ialah Dia Maha Kuasa, Ustaz. yang maha kuasa. Betul? Bagus. The creator. Lord of the universe. Bagus. Tepat. Baik. Tuhan, kalau kita maksudkan Tuhan, ialah yang patut diberikan sembahan. Tuhan yang memiliki dan mencipta alam ini dan yang layak disembah. Tuhan mencipta seluruh alam ini dan layak disembah. Itulah Tuhan. Baik. Siapakah yang mencipta seluruh alam ini dan dia sahaja yang layak disembah? Siapa? Jawapannya Allah. Betul. Nur Ina jawab Allah. Jadi Tuhan yang kita maksudkan ialah, kalau kita tanya orang, siapa Tuhan awak? Maknanya kita nak tanya dia, siapa pencipta kepada seluruh alam menurut awak dan siapakah yang layak disembah menurut awak? Jadi satu orang tu mungkin dia kata Tuhan saya adalah besi. Besi. Lalu kita katakan besi bukan pencipta seluruh alam dan besi juga tidak layak disembah. Kenapa awak mengatakan besi itu Tuhan sedangkan besi tidak memiliki sifat Tuhan? Jadi Tuhan yang kita sembah, orang Islam menyembah Tuhan namanya Allah.
Kalau dalam bahasa Arab kita tulis apa? Alif, lam, lam, ha. Allah. Jadi Tuhan itu ada namanya Allah. Jangan kita terdengar orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada, maka alam ini siapa yang mencipta langit dan bumi? Setiap sesuatu yang ada, pasti ada pihak lain yang menjadikan dia ada. Kita datang jalan tengok sebuah rumah, kita tengok rumah itu baru siap. Adakah rumah itu terjadi sendirinya? Jawapannya tidak. Mesti ada tukang kayu atau orang yang bekerja membina rumah. Begitu juga kalau kita tengok kepada apa-apa bangunan. Kita tengok bangunan tinggi, dia bukan bangun sendiri begitu. Mesti ada orang yang membina bangunan itu. Begitu juga bila kita tengok matahari, kita tengok langit, kita tengok yang namanya awan. Apabila kita tengok matahari, langit, awan dan bumi, pasti ada yang mencipta semua benda-benda itu. Yang mencipta seluruh alam ini adalah Allah. Dan Tuhan itu ada. Baik. Kemudian, bila kita meyakini perkara tersebut, kita kena yakin bahawa kalimah syahadah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Ada tak selain daripada Allah yang disembah oleh orang? Ada tak? Contohnya apa? Orang sembah apa? Yang kita pernah tahulah. Orang sembah apa? Maknanya dia anggap benda itu ada kuasa. Contohnya orang sembah apa? Berhala. Lain? Yang Matahari. Matahari. Ada? Orang sembah matahari ada? Ada dulu-dulu. Ada. Oh ya. Matahari. Matahari. Lain? Sembah pokok. Sembah pokok. Oh, pokok pun ada. Pokok apa dia sembah? Pokok sawit. Kelapa sawit. Ni, Pokok yang besar-besar, Ustaz. Oh, pokok besar-besar. Sembah batu. Oh, ada juga sembah batu. Orang sembah batu Sembah batu. Lagi apa? Oh, statues. Baik. Gambar mak dia orang nampak Masya Allah. Jadi macam-macam sembahan orang apa sembah selain daripada Allah. Maknanya dia kalau menganggap benda itu sebagai Tuhan, kita katakan bahawa yang dia sembah itu tidak layak disembah. Tidak layak disembah. Apa sebab kita kata batu tu tak layak disembah? Yang kita tahulah. Kenapa kita kata dia tu tak layak disembah? Kenapa kita kata berhala tu tak layak disembah? Sebab apa? Sebab itu makhluk. Ustazah Nurdiana kata sebab itu makhluk. Bagus. Mati, tak ada nyawa. Dia tak ada nyawa. Dia mati, dia tak ada nyawa. Okey. Habis kalau maknanya kalau ada nyawa boleh sembah lah. Ke macam mana? Sebab dia benda tak ada perasaan. Oh, habis kalau ada perasaan boleh sembah ke? Tiada kuasa. Katalah kita kata tiada kuasa. Tiba-tiba muncul Dajjal, dia tunjukkan dia ada kuasa. Macam mana? Adakah boleh disembah? Kenapa kita kata berhala tu tak layak disembah? Kita kena tahu juga. Supaya nanti, kalau ada orang sembah benda lain pun kita tahu. Uish, rupanya bukan berhala saja. Ini pun tak boleh. Ini pun tak boleh. Ini pun tak boleh. Sebab dia ada sama semua. Apa sebab? Berhala tak boleh disembah. Kenapa matahari tak boleh sembah? Nur Sebab dia Sabrina. makhluk, Ustaz. Sebab dia makhluk Ya. Baik, itu Makhluk satu tak ada jawapan kuasa. juga. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Tiba-tiba muncul Dajjal, dia perah awan, keluar air. Tiba-tiba muncul Dajjal, dia potong badan orang. Sekali dia sambung, dia hidupkan semula orang tu. Dia tunjukkan dia ada kuasa. Macam mana tu? Masa tu. Contoh-contoh-contohlah. Stephanie. Oh, Masya Allah. Bagus ni. Lana Queen. Sebab semua tu ciptaan Allah. Baik, boleh. Kita nak berfikir ni sama-sama. Kita nak bincang. Untuk kita faham. Kenapa kita kata berhala tak layak disembah?
Kenapa kita kata matahari tak layak disembah? Kenapa kita kata awan tak layak disembah? Batu tak layak disembah? Dia ada 4 sebab. 4 sebab. Apa-apa yang sembah tak layak disembah. So, apa-apa yang kita nampak orang lain sembah selain daripada Allah, confirm, kita dah tahu dah. Dia memang tak layak disembah. Okey, 4 sebab. Okey. Masing-masing catat laju-laju catat. Sebab yang pertama, yang mereka sembah tu asalnya tak ada. Yang mereka sembah tu, kalau contohlah kita jumpa ada orang dia sembah patung, asal patung tu tak ada. Kalaulah ada orang tu sembah matahari, asal matahari tak ada. Itu sebab nombor 1. Kenapa kita tak sembah? Kenapa kalau orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak sembah berhala? Sebab berhala yang pertama dia asalnya tak ada, kemudian baru ada. Dia asalnya tak wujud. Apa-apa yang dia mula-mula dia tak wujud, kemudian baru wujud, maknanya dia tak layak disembah. Yang pertama. Asalnya dia tak ada, kemudian baru ada. Yang kedua, kenapa kita kata berhala tak layak disembah? Sebab berhala itu sifatnya berubah-ubah. Sifat dia apa? Berubah. Berubah. Okey. Yang ketiga, saya bagi ringkas dulu, tak apa. Ingat dulu, nanti besok kita tanya dia, kita tanya semula. Bila saya tanya dia akan datang, saya tanya contoh, saya tanya Fatimah Al-Zahra. Contohlah, kalau saya tanya, jumpa akan datang kan? Kita ada kelas secara offline, jumpa dekat tempat pertubuhan jaringan harmoni ke? Saya jumpa satu orang, saya kata dia, Mel Mia, saya nak tanya, kenapa awak tak sembah berhala? Masa tu, saya nak dia jawab, Ustaz, saya tidak lagi menyembah berhala Ustaz. Sebab yang pertama, berhala tu asalnya tiada, kemudian jadi ada. Apa-apa yang bermula daripada tak ada, jadi ada, tak layak disembah. Yang kedua, berhala tu sifatnya berubah-ubah Ustaz. Sekejap atas tanah, lepas tu dia pecah, lepas tu ditampal balik, lepas tu cat warna kuning, lepas tu cat warna coklat, lepas tu dia pindahkan sini. Benda yang berubah-ubah tak layak disembah Ustaz. 2. Yang ketiga, berhala yang saya tak sembah tu, dia tak layak disembah Ustaz sebab dia ada rupa, bentuk dan saiz. Rupa, bentuk dan saiz. Rupa, bentuk dan saiz. Tu ketiga. Apa-apa yang ada rupa, ada bentuk, ada saiz, tak layak disembah. Besok kalau muncul Dajjal, dia tunjuk dia ada kuasa, dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh bagi orang, dia boleh tunjukkan kebahagiaan, dia boleh bagi makanan banyak. Kita tahu Dajjal tak layak disembah. Bukan sebab dia kuasa ke tak ada kuasa ke, bukan. Tapi yang pertama, Dajjal asalnya tak ada, dia sekarang baru ada. Yang kedua, Dajjal sifatnya berubah-ubah. Dia bergerak sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap buat itu, sekejap buat ini. Benda berubah, tak layak disembah. Yang ketiga, Dajjal ni dia ada bentuk, dia ada rupa, dia ada saiz, dia ada jisim, dia ada kadar, dia ada ukuran. Apa-apa yang ada bentuk, jisim, rupa, tak layak disembah. Yang keempat, makhluk ni, berhala ke Dajjal ke siapa-siapa ke, dia bertempat. Dia menempati sesuatu tempat. Dia berada di sesuatu tempat. Jadi apa-apa yang berada di sesuatu tempat, maka dia tak layak disembah. Maksudnya dia itu, kalau kita in English, kita nak cakap apa macam mana kita nak cabut dalam bahasa Inggeris? Siapa yang pandai boleh tolong tuliskanlah. Dia menempati, menduduki sesuatu tempat. Tak layak disembah. Jadi kalau patung ada atas tanah, tak layak disembah. Malaikat ada dekat langit, tak layak disembah. Syurga berada di atas langit, tak layak disembah. Kaabah berada dalam masjid, tak layak disembah. Matahari berada di angkasa, tak layak disembah. Apa-apa yang bertempat, tak layak disembah. Kerana dia itu tiada kelayakan untuk disembah. Okey, boleh ingat 4 ni? Jadi nanti kalau ada muncul,
katalah na'udzubillah di zaman yang munculnya Dajjal, dia tunjuk kuasa, kita tak hairan dengan kuasa dia. Kalau dia tunjuk dia boleh menghidupkan orang yang mati sekalipun, kita tak hairan, kita tak akan sembah Dajjal. Sebab kita kata apa? Awak tunjuk kuasa awak hebat macam mana, saya tetap sembah Allah. Allah yang saya sembah, tak ada, dia tidak memiliki empat ini. Maknanya apa? Allah yang saya sembah, nombor satu, tiada permulaan. Yang kedua, Allah yang saya sembah, dia tidak berubah-ubah, maha kekal. Yang ketiga, Allah yang saya sembah, tidak ada saiz, tidak ada bentuk, tidak ada jisim, tidak ada rupa. Allah yang saya sembah bukan bersaiz besar, bukan bersaiz halus, bukan leper, bukan panjang, bukan pendek. Allah yang saya sembah tidak ada saiz baginya. Dan Allah yang saya sembah sifat keempat, dia exist without a place. Bukan exist anywhere ataupun everywhere, bukan. Exist without a place. Dia tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan apa-apa. Setakat empat asal ni, jadi bila kita sebut tiada Tuhan yang layak disembah, tak ada. Sebab semua selain daripada Allah, semua ada empat ni. Percaya cakap saya? Ustaz boleh tak kata Tuhan tidak berhajat pada apa-apa pun? Itu hebat tu. Bukan kata boleh tu. Itulah yang tepat sekali. Nanti kita masuk yang ke depan. Jadi saya nak cerita ni layak. Macam mana kita kata dia layak? Bukan layak tu maknanya dia champion. Layak tu maknanya dia bertanding. Bukan. Nak masuk layak tu. Siap. Okey, setakat yang saya terangkan empat ni secara ringkas. Siapa yang faham? Sebut, tulis kat ruang mesej kita. Tulis faham. Saya nak tahu dulu. Takut saya cerita-cerita rupanya bahasa saya ni sukar difahami. Susah nak faham. Mudah-mudahan Allah berikan faham pada kita insya-Allah. Jadi kalau saya tanya akan datang, kalau katalah contoh, faham baik alhamdulillah. Kalau katalah saya tanya satu orang nanti, kita jumpa, saya kata puan dulu beragama apa? Oh, saya dulu sebelum masuk Islam saya agama sekian ustaz. Okey, baik. Puan dulu pernah sembah apa sebelum sembah Allah? Saya pernah sembah begini ustaz. Oh, awak ikut agama tu ya? Saya sembah dewa-dewa ustaz. Okey, contohlah kalau dewa-dewa. Baik. Sekarang saya nak tanya, sekarang awak sembah lagi tak dewa-dewa tu? Tak sembah ustaz. Kenapa awak tak sembah dewa-dewa tu lagi? Sebab dia tidak layak disembah ustaz. Kenapa awak cakap dia tidak layak disembah? Sebab dia ada empat perkara. Ustaz sebut dengan saya. Yang pertama apa? Yang pertama, dia itu ustaz, asalnya tiada kemudian menjadi ada. Apa saja makhluk bermula daripada tiada. Tapi dewa-dewa ni saya tak pernah nampak ustaz. Saya cuma khayalkan dalam kepala saja. Khayalan awak tu asalnya tak ada. Kemudian baru ada. Ada orang dia kata dia sembah satu khayalan. Dia khayalkan ada satu berlembaga gitu. Lepas tu dia khayalkan, dia fikirkan, dia bayangkan itu adalah dewa. Yang dia bayangkan dalam fikiran dia tu, itu asalnya tiada. Masa dia belum bersalin, belum beranak, khayalan tu tak ada lagi. Kemudian bila dia bersalin, dia beranak, jadi besar, dah dewasa, baru dia khayalkan. Baru khayalan tu ada. Khayalan yang dianggap dewa tu, asalnya tiada. Kemudian baru dia khayalkan benda tu ada. Yang pertama tak layak. Yang kedua berubah-ubah. Yang ketiga dia tu ada bentuknya, ada saiznya, ada kadarnya, khayalan kita tu. Dan yang keempat, dia itu ada tempatnya. Tempatnya mana? Dalam akal fikiran kita. Tempatnya di mana? Dalam bayangan kita. Tempatnya di mana? Dalam otak fikiran kita. Maka jawapannya, dia tidak layak disembah. Jadi kalau orang yang sembah pokok ke, sembah apa saja, kita katakan semua itu tidak layak disembah, melainkan yang layak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang layak, hanya Allah yang layak disembah? Kerana yang pertama, apa dia? Yang kedua, apa dia? Mesti ada sebab dia. Yang ketiga, sebab dia apa?
Yang keempat, tulis kat ruang mesej, saya nak baca ni. Kenapa Allah saja yang layak disembah? Sebab Allah tiada permulaan. Pertama. Yang lain semua bermula daripada tiada. Allah tak ada permulaan. Allah wujud tanpa ada permulaan. Kerana Allah tiada permulaan. Bagus. Kedua, kerana Allah tidak berubah-ubah. Yang ketiga apa? Allah tidak memiliki saiz, bentuk dan rupa. Yang keempat, sebab Allah exists without a place, tidak memerlukan tempat. Kalau kita boleh jawab 4 tu, sebab kenapa kita sembah Allah, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mati dalam Islam dan kita tak akan tinggalkan agama ni. Kita tak akan tinggalkan 2 kalimah syahadah. Kita syukur Allah tunjukkan, lorongkan, hidayahkan kita kepada agama Islam. Kita masuk Islam bukan sebab nak sembahyang saja. Kita masuk Islam bukan sebab nak allowance zakat saja. Ataupun bahagian kita sebut bahagian zakat saja. Kita masuk Islam bukan kerana sebab kita nampak pakai tudung tu cantik saja. Kita masuk Islam kita bukan sebab kita nak pergi Mekah saja. Kita masuk Islam bukan sebab kita duduk Malaysia saja. Kita masuk Islam bukan sebab kita nak kahwin dengan satu orang saja. Itu semua asbab kecil-kecil. Tapi yang pertama sekali, nombor satu, kenapa kita memeluk agama Islam? Kerana kita tahu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah. Jadi kalaupun kita tak dapat kahwin, kalaupun kita tak dapat pergi Mekah, kalaupun kita tak duduk Malaysia, walaupun kita tak dapat zakat, tapi oleh kerana iman kita tu bukan tentang zakat, bukan tentang kahwin, tentang apa pun berlaku dalam hidup kita, tetap la ilaha illallah. Mudah-mudahan insya-Allah matinya dalam Islam. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi hari ini kita bincang sikit ni rukun iman, percaya kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik 4 ni ingat tuan sampai bila-bila. Pegang tu ni. Saya dah keluar jari dah jadi 8 ni. 4 campur 4. Bukan suruh 8. Tapi nak ceritanya ingat 4 perkara. Allahu Akbar. Siapa yang faham sebut. Saya faham. Saya nak tahu dulu ni. Mudah-mudahan faham. Kita nak berganjak seterusnya ni. Kita kena. Siapa tulis saya faham. Baru kita tahu. Okey, mudah-mudahan faham lah insya-Allah. Boleh ingat tak 4 tu? Kalaulah kata jumpa saya kat mana-mana, saya terus tanya 4 ni terus tanya soalan, kenapa awak sembah Allah? Kenapa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah saja? Agak-agak boleh jawab tak agak-agak? Boleh ingat tak? Boleh Ini ingat ni dia tak payah hafal. Kita cuma berprinsip, kita pendirian pegang tu. Keyakinan kita Allah itu ada, keyakinan kita Allah itu wujud. Kita yakin Allah wujud, Allah ada, tanpa perlu kita mesti nampak. Saya tak pernah nampak Allah. Saya tak pernah nampak Allah. Siapa sini yang pernah nampak Allah? Saya tanya. Siapa cakap, siapa pernah tulis pernah, siapa tak pernah tulis tak pernah. Siapa tak pernah? Tak pernah Aida Maya kata tak pernah. Magdalena tak pernah. Masya Allah, ramai yang tak pernah. Nur Fairuz ada. Mamirin kata tak pernah. Saya pun tak pernah. Saya tak pernah. Randall kata tak pernah. Randall pun kata tak pernah juga. Saya pun tak pernah. Tapi kita yakin tak Allah ada? Kita yakin. Ada orang fikir gini, kalau kita tak pernah nampak, maknanya tak ada. Ada orang fikir gitu. Benda kita tak pernah nampak, maknanya tak ada lah. Oh, salah. Salah satu, banyak benda yang kita tak pernah nampak, tapi ada. Contohnya, saya tanya, tak payah jauh-jauh. Nyawa. Siapa pernah nampak nyawa? Siapa pernah nampak nyawa? Pernah nampak. Dia nampak dalam diri dia ada nyawa. Dia pernah nampak. Siapa pernah nampak nyawa? Tak pernah kan?
Tapi kita ada nyawa ke tak ada nyawa ni? Yang ikuti malam ni ada nyawa ke tak ada nyawa? Tak ada nyawa. Oi, kalau tak ada nyawa tu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni. Dah meninggal. Ada. Ada. Nampak tu. Ada suara lagi. Alhamdulillah. Panjang umur. Allahu Akbar. Kita tak pernah tengok nyawa. Tapi nyawa ada. Macam mana kita tahu nyawa ada? Dan macam mana roh lah maksud saya. Okey. Ili, CML tanya. Maksud Ustaz nyawa dengan roh tu ke? Ya, saya sedang maksudkan dengan maksud yang samalah, roh. Macam mana kita tahu yang orang ni ada nyawa lagi, orang ni dah tak ada nyawa? Kita tahu kan berdasarkan tanda. Macam mana nak tahu tanda? Mungkin nafas dia. Macam mana nak tahu tanda dia? Nadi dia. Macam mana kita nak tahu tanda dia masih ada nyawa lagi, masih ada roh lagi dalam jasad dia? Pakai mesin yang dekat hospital tu. Tengok degupan jantung dia. Betul? Kita tengok dia. Cuba masing-masing pegang hidung. Cuba rasa. Nafas lagi ke tak ada? Ada tanda tak nyawa? Takut dah tak ada tanda dah. Oh, rupanya ada tanda dia. Nyawa kita tak nampak. Tapi tanda-tanda kewujudan nyawa kita boleh belajar. Betul? Setuju ke tak setuju ni? Setuju ke tak setuju? Setuju nyawa kita tak pernah tengok, tapi tanda-tanda orang tu ada nyawa kita boleh belajar. Betul? Yes. Sekarang ni untuk saya nak fahamkan, kita memang tidak pernah melihat Allah. Tapi tanda-tanda kewujudan Allah tu banyak. Kita disuruh lihat kepada kejadian langit dan bumi. Kita suruh dilihat di sebuah satu keping tanah. Kita tengok orang tanam jagung, tanam buah mangga, tanam ini, keluar rumput, keluar lalang. Daripada tanah yang sama, daripada air hujan yang sama, keluarnya pokok beza-beza. Pokok yang sama pula keluar buahnya saiz beza-beza. Buah yang sama pula rasanya beza-beza. Siapa yang ada kuasa boleh jadikan benda tu macam tu? Itu tanda-tanda ada Tuhan yang menciptakan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak pernah nampak Allah, tapi kita yakin melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda kewujudan Allah. Itulah yang membawa kita kepada keyakinan Allah itu ada, Allah itu wujud. Sekarang kita sebut satu sudut tau. Nanti kita nak yang ke depan sikit lagi ni, pertemuan kita esok, kita nak ceritakan bahawa tidak ada sesuatu apa pun yang sabanding, yang sama, yang serupa, yang sama kuasa dengan Allah. Sebab ada orang yang fikir Allah itu wujud, tapi dia cakap Allah pun ada anak. Pun salah juga. Kita yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa keyakinan dia. Baik, sebelum pergi kat jauh-jauh tu dulu, tanda Allah itu ada, Allah itu wujud. Jadi kalau ada orang tanya, apa tanda Allah itu wujud? Kita tanya dia semula. Kamu ada nyawa ke tak ada nyawa? Kalau dia kata ada, kamu dah pernah tengok ke tak pernah tengok? Dia kata tak pernah. Macam mana kamu tahu ada? Saya tahu ada sebab ada tanda-tanda saya ada nyawa. Nadi masih lagi berdegup, jantung masih lagi ada, nafas masih lagi boleh bernafas. Maknanya ada tanda-tanda dia masih bernyawa. Begitu juga alam ini. Semuanya menunjukkan tanda-tanda Allah itu ada, Allah itu wujud. Baik, setakat ni jelas ke tak jelas? Jelas? Siapa jelas tulis jelas. Bagus. Susan Thomas. Saya ni sambil saya menerangkan, Ikmal Nazran kata jelas, Randall Scott Clark kata jelas. Bagi saya ni sambil menerangkan, saya nak ajak semua biasakan diri supaya nanti mudah-mudahan kita dapat berdakwah juga kepada keluarga kita, kaum kita. Saya tak pandai bahasa Iban. Saya mengharap orang Iban yang ada di sini berdakwah menyampaikan pada keluarga dia yang Iban. Saya tak pandai bahasa Cina. Saya harapkan kaum Cina yang ikuti pada malam ini, dia dakwah pada komuniti Cina, keluarga dia. Saya tak pandai bahasa India, Tamil, saya tak pandai.
Saya mengharapkan sini yang ada bangsa India, tolong dakwah selamatkan orang India masuk Islam. Juga bangsa yang lain lah, tak kisahlah Melayu ke apa ke. Islam ni agama bukan untuk orang Melayu, Islam agama untuk semua. Rasulullah dulu ada Bidayuh, ada Kadazan, ada Murud. Sini masing-masing latar belakang suku kaumnya apa. Cuba tulis kat ruang komen, saya nak tengok siapa ada. Iban ada Iban. Iban sini, Sarawak Iban. Iban ramai. Lain selain Iban, Kadazan ada Kadazan. Tak kisahlah Melayu ke Jawa ke. Bidayuh ada Bidayuh. Oh, Bidayuh ada. Bidayuh. Chinese ada. Chinese ada juga. Ada Filipino. Filipino. Oh, USA. Ni sahabat kita dari Amerika. Dia belajar bahasa Melayu. Indonesia ada. Saya Siam. Siam ada. Ada kaum sungai ada. Macam-macam. Macam-macam. Filipina ada. Chindian ada juga. Indonesia ada. Dusun Sabah pun ada. Macam-macam. Dan kita belajar ni untuk mudah-mudahan kita yakinkan orang yang kita dakwah tu. Jadi kalau kita kata kita sembah Allah kerana Allah ada kuasa, nanti orang yang sembah dewa-dewa pun dia kata, dia cakap dewa dia pun ada kuasa. Nanti kita kata, awak sembah siapa? Saya sembah Jesus. Dia kata Jesus pun ada kuasa. Kita kata Allah yang mencipta langit. Dia kata Jesus yang mencipta langit. Jadi kalau kita kata semata-mata kerana perkataan kuasa, mereka susah nak faham. Kita cakap dengan dia, Jesus yang awak sembah itu, yang pertama, dia asalnya tiada, kemudian dia ada. Contoh, saya beritahu ni. Kalau ada orang sembah Jesus lah, contoh saja ni. Okay, saya bagi satu contoh. Katalah ada orang tu dia sembah Jesus. Ada daripada Mekah, Rugayah Suziah. Mekah clear. Mekah tu daripada Mekah ke atau Mekah dengan makna lain? Tak apa, tulis di ruang komen. Nanti saya baca insyaAllah. Baik, saya nak cerita ni. Kalaulah contoh ada orang dia sembah Jesus. Kita katakan, kenapa saya tak sembah Jesus? Kenapa saya tak sembah Jesus? Yang pertama, Jesus tu asalnya tiada menjadi ada. Dia kan ada dilahirkan oleh seseorang wanita. Katalah ikut pemahaman dia. Yang kedua, Jesus tu berubah. Daripada kecil jadi dewasa. Kemudian kalau menurut mereka dibunuh, mereka dah dibunuh, disalib. Tak kisahlah. Kalau ikut pemahaman dia begitu, kita kata semuanya berubah-ubah. Mula-mula tak ada, kemudian kecil jadi dewasa, kemudian dibunuh. Menurut Islam dia tidak dibunuh. Tapi katalah begitu, berubah. Berubah tak layak jadi Tuhan. Yang ketiga, Yesus ni ada bentuk dia, dia ada rupa dia, dia ada daging dia, dia ada kulit dia, dia ada saiz dia, dia ada tinggi dia. Mungkin kita tak tahu tinggi dia. Masya Allah, sedang mengerjakan umrah mabrurah. Tolong doakan kami di Mekah tu, tolong doakan pertubuhan jaringan harmoni terus istiqamah mengembangkan dakwah. Amin. Tolong doakan juga supaya ramai orang memberikan bantuan sokongan yang berterusan kepada pertubuhan jaringan harmoni. Biar dilembutkan ramai hati orang dan kita berdakwah dengan cara harmoni juga. Tanpa kita mengejek, merendahkan sembahan orang lain. Kita tak mengejek-ngejek Yesus, kalaupun Yesus disembah. Kita tak mengejek-ngejek matahari kerana matahari pun makhluk Allah juga. Dan kita hanya mengajak manusia supaya tidak menyembah apa yang mereka sembah saja. Tapi kita tidak menghina sembahan itu. Sebab dia pun makhluk Allah juga. Yang kita nak mereka, baik, doakan kami kat sini. Doakan semua mu'alaf yang ada kat sini istiqamah dengan Islam. Suka dengan pelajaran, rajin solat, imannya kuat. Dan kemudian kalau ada yang susah sekarang penerima zakat, tolong doakan mereka supaya lagi 5 tahun ke hadapan contohnya, mereka pula diberikan rezeki jadi pembayar zakat untuk mu'alaf yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah. Biar berterusan. Kita jadi mu'alaf, kita mula-mula terima zakat, lepas tu kita pula berusaha jadi pembayar zakat. Sambung, orang lain pula terima. Macam mana kita dapat zakat dengan orang lain yang dulu pun dia susah juga, kita berterusan. Sampailah gitu giliran kita, sampailah kita meninggal. Mudah-mudahan kita tinggalkan legasi yang baik insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, saya nak cerita apa tadi tu. Kalau ada orang dia sembah Yesus tadi tu, kalau kita kata Allah berkuasa, dia cakap Yesus berkuasa.
Kalau kita kata Allah beri rezeki, mungkin dia akan jawab, Yesus pun bagi rezeki. Macam mana kita nak kata yang Yesus tu tidak layak disembah? 4 tadi. Yang pertama, Yesus asalnya tiada menjadi ada. Yang kedua, Yesus itu berubah-ubah. Yang ketiga, Yesus itu ada bentuk, rupa, saiz dan ukuran. Ada jisim, ada anggota. Yang keempat, Yesus tu dia bertempat. Dulu tempatnya mungkin di bumi Syam, bumi Palestin, mungkin yang bertempat dia di atas muka bumi. Apa saja yang menempati, bertempat di suatu tempat tidak layak menjadi Tuhan dan tidak layak disembah. Agak-agak kalau kita faham 4 tadi, kuat tak kepercayaan kita kepada Allah? Kita faham yang 4 tadi, kuat ke tak kuat keyakinan kita kepada Allah? Mudah-mudahan insya-Allah kuat. Jadi kita kalau bukan sekadar cakap betul Allah Maha Kuasa, betul. Ada orang cakap Allah Maha Kuasa kan Ustaz kan? Betul, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Tapi yang saya bimbang di kalangan mu'alaf, nanti bila orang keluarga kita contoh yang belum Islam, dia kata Yesus tu pun Maha Pengampun. Yesus ampunkan dosa kita. Yesus yang berikan. Jadi kalau dia cakap macam tu benda yang sama, kalau gitu nanti datang keraguan. Aku sembah Allah, dia pun sembah benda yang dia anggap ada kuasa juga. Lala kita ingat agama semuanya sama. Yang penting ada sembahan masing-masing. Tak sama. Jadi saya cerita awal-awal ni, 4 ni pegang dulu. Dan ingat dulu. Perlahan-lahan lah, tak apalah. Tapi kalau Ustaz, selama ni saya dah cakap dengan saudara saya kata hanya Allah yang Maha Kuasa, yang lain tak berkuasa. Boleh, saya tak salahkan, boleh. Ustaz, selama ni saya berdakwah dengan keluarga saya kata hanya Allah yang memberi rezeki, yang lain tak mampu beri rezeki. Betul. Yang tentang tu betul. Tak salah pun. Memang keyakinan kita hanya Allah Maha Kuasa. Yang saya nak terangkan ni yang 4 tadi tu, supaya senang membezakan antara Islam dengan apa-apa sembahan agama lain. Apa-apa. Maka maknanya orang yang sembah selain daripada Allah, dia tak ada ruang untuk mengatakan Tuhan yang dia sembah tu Tuhan sebenar. Tak ada ruang. 4 ni tutup terus. Boleh Jadi 4 tu, daripada 4 tu lah kita faham sikit-sikit. Sebab itulah saya dan 4 tu betul ada di dalam surah Al-Ikhlas dan 4 tu ada dalam surah Al-Kafirun. Betul. Dalam 4 tu sebenarnya diambil daripada situlah sebenarnya. Diambil daripada situ. Cuma saya gunakan bahasa mudah saya ni. Mudah-mudahan tujuan dia supaya kita boleh faham. Itu matlamat dia. InsyaAllah. Masing-masing target. InsyaAllah akan dakwah. Baik. Sekarang ni, Ustaz. Kalau Allah itu wujud, makhluk kan wujud juga. Ni datang persoalan. Allah ada, makhluk pun ada. Allah wujud, makhluk pun wujud juga. Jadi apa beza wujudnya, adanya makhluk dengan adanya Allah, wujudnya Allah? Mesti apa beza dia? Baik, sebelum nak cerita beza ni, peringkat awal kita akan fikir apalah Ustaz ni cerita wujud tak wujud, ada tak ada beza. Tak apa. Mula-mula memang kita kena dengar dulu, tak apa. Sambil kita respon tu, sebenarnya kita sedang menyerap faham. Okey, baik. Kalau saya sebut perkataan makhluk, apa makna makhluk? Yang kita faham lah, makhluk. Tulis kat ruang komen. Kalau saya sebut makhluk, apa yang kita faham? Makhluk. Tulis dulu. Saya nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mana makhluk? Ciptaan. Ciptaan Allah. Boleh saja. Ciptaan yang dicipta. Okey, terjemahan dia yang dicipta daripada perkataan khalaqa, makhlukun, boleh. Ciptaan. Betul lah, yang dicipta oleh Allah, ciptaan Allah, okey. Jadi saya sebut makhluk. Baik. Untuk lebih ada permulaan dan ada akhir.
Mungkin juga. Tapi ada juga makhluk yang ada permulaan tapi tak ada akhir. Ada juga. Contohnya syurga. Syurga ada permulaan tapi tak ada akhir. Kekal selama-lamanya. Contohnya yang ada permulaan tapi tak ada akhir. Contohnya yang namanya ahli syurga. Ahli syurga ada permulaan tapi dia tak ada akhir. Kekal selama-lamanya. Tiada permulaan. Ada permulaan cuma tiada pengakhiran. Baik. Makhluk ni untuk pemahaman yang paling simple sekali lah. Yang jawab tadi semua kebanyakannya betul. Bagus. Muhammad Johan kata, ada apa-apa yang ada di atas muka bumi. Apa-apa yang ada di atas muka bumi ni makhluk Allah. Betul, tapi belum tepat lagi. Tapi betul. Makhluk Allah ni, apa-apa selain daripada Allah. Tulis. Supaya kita ingat. Apa-apa selain daripada Allah. Apa saja selain daripada Allah, nama kita sebut dia makhluk. Apa-apa selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Apa-apa maknanya apa-apa tanpa kecuali. Selain daripada Allah, nama dia makhluk. Apa-apa. Okey, kalaulah kata kita kalau bercakap, kita dah lama diam saja kan, mulut kita berpuasa lah contoh, kita puasa kan, kita tak makan apa-apa, tiba-tiba kita buka mulut, kita cakap, biasanya ada apa? Orang kalau dah lama tak bercakap, diam, tiba-tiba dia bercakap, ada keluarkan apa? Biasanya lah kalau orang dia suara ataupun apa? Yang jenis orang tak selesa. Bau mulut. Bau mulut kan? Ya. Bau mulut kan? Okey, baik. Soalan saya, bau mulut itu makhluk ke bukan? Bau mulut tu makhluk ke bukan? Makhluk Ustaz. Makhluk Kenapa kita kata bau mulut tu makhluk? Kenapa? Kerana bau mulut itu termasuk apa-apa selain daripada Allah. Betul, Daisy. Kerana dia selain daripada Allah. Bau mulut tu kita tak pernah nampak. Kita pun tak tahu rupa dia macam mana. Tapi dia ada saiz dia, dia ada ukuran dia, bau mulut tu. Walaupun bau mulut tu dia busuk ke, dia wangi ke, apa ke, jawapannya dia juga makhluk. Jangan kita ingat makhluk tu yang ada dekat atas tanah saja. Jangan kita ingat makhluk tu maknanya binatang saja. Bukan. Makhluk tu apa-apa selain daripada Allah. Okey, baik. Contoh kedua. Ni, saya tengah tunjuk ni. Ni nama dia apa ni? Boleh nampak ke? Kecil tak nampak. Jam. Oh, nampak. Okey, baik. Okay, jam. Jam ni, dia ada jarum. Jarum ni bergerak. Jarum ni bergerak menunjukkan adanya apa? Tik, 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 tik. Dia menunjukkan apa? Lana Queen, masa. Bagus. Daisy. Kata Syafiqah Syasha. Dia menunjukkan adanya masa yang berjalan. Ada bunyinya pada jarum tu. Tak kisahlah. Menunjukkan masa. Ada zaman. Ada waktu yang sedang berjalan. Soalan saya. Masa tu, waktu tu, yang kita sebut time tu, makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Makhluk Makhluk. Maknanya siapa pencipta kepada masa? Tuhan kepada masa, siapa Tuhan dia? Yang masa yang tengah berjalan, kita tak pernah nampak. Siapa pencipta Tuhan kepada masa? Oh, jawapannya Allah lah yang cipta. Maknanya, kalaulah Tuhan, Allah, dia cipta masa, maknanya masa ni, sebelum dia mula berjalan masa, pada asalnya tidak ada masa. Sima Hamid kata dia Allah pencipta masa. Betul. Randall kata Allah created time. Betul. Tepat. Allah yang mencipta masa. Maknanya sebelum Allah cipta masa, masa ada ke tak ada? Asalnya. Masa. Asalnya tak ada masa. Tak ada. Pergerakan masa tu tak ada asalnya. Asal tak ada Ustaz. Asalnya tak ada, betul.
betul. Sebab itulah apa-apa yang berasal daripada tiada, kita panggil dia makhluk. Dan apa-apa selain daripada Allah, dia makhluk. Makhluk memang wujud. Tapi dia tu wujud bukan sendirinya. Dia wujud kerana dia diwujudkan, dicipta oleh Allah. Sebab tu tiap-tiap kali kita sembahyang, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada seluruh alam. Maknanya Allah yang mencipta semua sekali tanpa ada kecuali. Itulah cerita. Setakat ni boleh faham? Siapa faham, tulis terang. Kan ini bukan jelas, terang. Terang insya-Allah Ustaz. Terang. Allahu Akbar. Apa beza dengan Allah wujud? Nampak tu, saya tulis tu. Allah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab. Kita wujud ada sebab tak? Ya. Kita wujud ada sebab kan? Ada sebab. Apa sebab kita ada? Sebab mak ayah kita kahwin. Ada sebab. Tapi hakikat sebenar kerana Allah cipta kita. Ada sebab kan kita ada? Ada sebab. Nur Fairuz Jandur kata sebab. Ada Liza Yusof kata sebab. Ada sebab. Kita ada sebab. Syurga ada. Apa sebab dia? Sebab Allah cipta dia. Masa ni ada. Apa sebab dia? Sebabnya Allah cipta dia. Tapi Allah ada. Apa sebab Allah ada? Allah ada tanpa sebarang sebab. Kerana Allah tiada permulaan. Habis Jesus ada tak? Ada. Menurut mereka Jesus ada. Ada tak sebab dia? Ada. Apa sebab dia? Sebab mak dia lahirkan dia. Nabi Adam. Nabi Adam ada tak? Ada. Apa sebab Nabi Adam ada? Sebab Allah ciptakan dia. Oh, dia makhluk. Kaabah ada tak? Kaabah ada. Apa sebab dia ada? Sebab Allah cipta dia. Manusia bina Kaabah. Oh, dia makhluk. Tapi dia mulia kan Ustaz? Dia mulia tapi dia makhluk. Langit ada tak Ustaz? Langit ada wujud. Tapi langit tu dia wujud ada sebab tak? Ada. Apa sebab dia? Allah cipta dia. Maka dia tu namanya makhluk tak layak disembah. Jadi apa-apa yang wujud disebabkan oleh sesuatu sebab, maka dia adalah makhluk tak layak disembah. Allah yang kita sembah wujud tanpa disebabkan oleh sebarang sebab. Allah wujud tanpa memerlukan kepada sesiapa. Itu beza dia. Baik, itu semua terangkum, terisi dalam bab namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langkah seterusnya. Allah sedia ada wujud tanpa permulaan. Tanpa permulaan. Semua selain daripada Allah, semuanya ada permulaan. Yang tu kita jelas. Kemudian, yang saya buat catatan, Allah tidak memerlukan isteri. Allah tidak memerlukan pasangan. Allah tidak memerlukan isteri. Kalau saya tanya, kenapa kita kata Allah tidak memerlukan isteri? Apa jawapan kita? Tuliskan di ruang komen. Allah tidak memerlukan isteri. Saya tanya, kenapa Allah tak perlukan isteri? Johan perlukan isteri tak? Tak tahu lagi ni. Allah Muhammad tak Razif. memerlukan siapa. Muhammad Razif di depan. Hajah Zainah jawab. Ustaz, sebab Allah tu bukan makhluk. Sebab Allah bukan makhluk. Tak apa, jawab je, tak kisah. Kenapa Allah tidak memerlukan isteri? Bro Razif dia perlukan isteri. Setakat ni setahu saya satulah. Mudah-mudahan terus begitulah. Ceritanya. Fadilah Hanim jawab, bagus. Kenapa Allah tidak memerlukan isteri? Kemudian kita kata Allah tak ada anak. Kita kata, adakah maknanya Allah tak ada anak? Maknanya Allah tak boleh beranak? Bukan. Adakah maknanya Allah tu, kalau kita kata ada satu orang perempuan tu saya kenal dia tak ada anak lah. Allah juga tidak ada anak. Allah bukan tak semata-mata tidak ada anak. Allah tidak memerlukan anak. Ada orang dia tak ada anak tapi dia perlu anak. Ada orang dia tak ada isteri tapi dia perlu isteri. Cuma dia tak ada rezeki nak kahwin. Allah bukan saja tidak beranak, bukan saja tidak ada anak, tapi Allah tidak memerlukan anak.
Kenapa Allah tak perlukan isteri dan kenapa Allah tidak memerlukan anak? Jawapan tadi semua bagus. Tapi saya nak terangkan ni satu perkara. Allah tidak memerlukan anak dan Allah tidak memerlukan isteri kerana sesiapa sahaja yang memerlukan pihak lain, itu tanda dia lemah dan tak layak menjadi Tuhan. Sesiapa saja yang memerlukan orang lain, yang memerlukan pihak lain, yang memerlukan pihak lain, orang lain, makhluk lain, apa-apa saja yang memerlukan pihak lain, maka dia itu lemah dan tidak layak menjadi Tuhan. Baik, katalah satu orang dia tak nak kahwin, kata dia tak perlu isteri. Saya tanya dia perlu oksigen tak? Dia perlu nyawa tak? Dia perlu nafas tak? Dia perlu lidah tak? Dia perlu akal tak? Dia perlu kulit tak? Dia perlu darah tak? Perlu. Maknanya kita ni memerlukan banyak benda. Kita memerlukan banyak benda. Walaupun kita kata ada orang dia kahwin dia tak nak anak. Ada orang dia tak nak kahwin, dia kata saya tak perlu isteri. Awak tak perlu isteri, tapi banyak perkara lain yang awak perlukan. Jadi sesiapa yang memerlukan pihak lain, dia tak layak menjadi Tuhan. Allah yang kita sembah, dia satu-satunya yang layak menjadi Tuhan. Dan dia adalah Tuhan yang sebenar. Kerana apa? Bukan sebab dia tak ada anak, sebab dia mandul. Bukan. Kerana Allah tidak memerlukan anak. Allah tak ada isteri bukan sebab tak ada orang nak kahwin. Allah tidak memerlukan isteri dan Allah tidak memerlukan perkahwinan. Allah dialah Tuhan kepada perkahwinan. Dan dia pencipta kepada semua isteri-isteri dan anak-anak dan manusia-manusia dan keluarga-keluarga. Allah, dia cipta semuanya. Siapa yang malam ni dia faham sesuatu daripada percakapan saya ni? Allahu Akbar. Jadi kita tak kata Allah tak ada anak dengan makna Allah tak boleh beranak. Bukan makna dia gitu. Memang betul Ustaz, dalam Surah Al-Ikhlas kan Allah Ta'ala menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak tu maknanya apa? Ada orang Allah faham? tidak berhajat boleh tak Ustaz? Boleh? Allah memang tidak berhajat kepada Tidak apa-apa berhajat. pun. Betul. Tidak berhajat tu maknanya tidak memerlukan. Sama makna. Betul. Betul. Bagus. Jadi maknanya gini tau. Ada orang fikir Allah tidak beranak sebab Allah belum kahwin. Bukan. Mungkin ni saya cerita ni dari perspektif mu'allaf tau. Saya bukan cakap di kalangan orang Islam ni. Tapi untuk orang Islam pun kena faham juga sebenarnya. Supaya dia cukup yakin apa makna yang dia baca, dia cakap tu. Itu tujuan dia. Jadi kalau ada orang fikir Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, memang tidak beranak. Maknanya tak pergi hospital. Bukan. Maknanya tak sempat kahwin. Bukan. Maknanya dia mandul. Bukan. Maknanya Allah tidak beranak dengan makna Allah tidak memerlukan anak dan dengan maksud Allah tidak memerlukan apa-apa. Kita ni kalaulah ada orang dia kahwin tapi belum dapat anak, katalah na'udzubillah, katalah bahasa saya kasar sikit, minta maaf, katalah dia tu mandul, tak boleh melahirkan anak. Dia memerlukan anak tapi dia tidak beranak Ustaz. Dia tidak beranak tapi dia memerlukan kepada anak dan memerlukan kepada lain. Jadi dia bukan soal anak semata-mata, tapi nak menunjukkan Allah tidak berhajat, tidak memerlukan apa-apa kepada selain daripada Allah. Jadi Allah tak perlukan kita, Allah tak perlukan pun kita masuk Islam, Allah tak perlukan. Allah tak perlukan ibadah kita, Allah tak perlukan zikir kita, Allah tak perlukan bacaan Quran kita, Allah tak perlukan ibadah kita. Bukan Allah tak perlukan anak saja. Kita kena faham Allah tak perlukan semua sekali. Yang kita doa Allah tak perlukan doa kita. Yang kita merayu minta ampun kepada Allah, Allah tak memerlukan kita minta ampun pada dia. Allah tak perlukan kita. Tapi sebenarnya kita yang sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah datang dalam jiwa kita bila kita faham gitu, ya Allah, syukurnya Engkau berikan kepada aku anugerah agama ini kepada aku, ya Allah.
Syukur. Aku tak dapat bayang kalau aku mati, meninggal dunia, aku menyembah sesuatu yang ada 4 sifat tadi. Aku menyembah sesuatu yang ada permulaan. Maknanya yang sembah berhala dengan yang sembah matahari, sama je. Yang sembah matahari dengan sembah batu, sama je. Yang sembah batu dengan yang sembah pokok, sama je. Yang sembah pokok dengan sembah Nabi, sama je. Yang sembah Nabi dengan yang sembah kayu, sama saja. Sebab yang mereka sembah, semuanya ada 4 ciri tadi. Apa dia? Dia sembah sesuatu yang asalnya tiada. Dia sembah sesuatu yang berubah-ubah. Dia sembah sesuatu yang ada bentuk rupa saiz. Dia sembah sesuatu yang ada lokasi, tempat dan kedudukan. 4 ciri ni habis. Satu-satunya yang Maha Esa. Maksud yang Maha Esa ni maknanya bukan jumlah dia satu. Kalau jumlah satu kita panggil Maha Esa, kalau gitu Kaabah Maha Esa. Kaabah bukan Maha Esa. Yang maksud Maha Esa tu dia tidak ada 4-4 ni. Dia tiada permulaan. Dia tidak berubah-ubah. Dia tidak berbentuk dan rupa. Dan dia tidak bertempat. Yang ini maknanya Maha Esa. Siapa yang ada 4 ni? Tidak ada permulaan. Dia ada tanpa permulaan. Yang dia tidak berubah-ubah, maha kekal. Yang dia tidak ada rupa, bentuk, saiz. Yang dia itu tidak bertempat, exist without a place. Siapa yang ada 4-4 ni? Hanya Allah. Hanya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mu'allaf kita ni semat dalam hati la ilaha illallah tu. Kita meyakini Allah Maha Kuasa betul. Allah Maha Pengampun beri rezeki, semua betul. Yang kita belajar tu, Asma'ul Husna tu betul. Pada masa yang sama, 4 ni asas kepada kita nak membezakan apa istimewa sembahan kita yang kita sebut Allah ni. Jadi, kalau ada agama lain, contoh, yang dia kata dia juga sembah Allah, tapi Allah yang dia faham adalah Allah ada anak. Kita kata itu bukan Allah. Ni penting ni. Kalau ada kawan kita yang dia kata dia sembah Allah juga, tapi dia kata Allah itu besar duduk atas langit. Kita kata itu bukan Allah. Sorry, itu bukan Allah. Kalau ada orang kata, saya sembah Allah, ada agama lain. Dia kata dia saya sembah Allah. Kata dia Allah sekarang berada di syurga. Kita kata sorry, itu bukan Allah. Allah yang saya sembah adalah bersifat dengan 4 tadi. Tiada permulaan, tidak berubah-ubah, tidak ada bentuk saiz besar, saiz kecil, saiz tipis, saiz panjang, tak ada. Tidak ada saiz dan rupa. Dan Allah yang saya sembah bukan dalam syurga, bukan dalam Kaabah, bukan atas langit, bukan atas arash, bukan dalam bumi, bukan dalam masjid. Dia exist without a place. Kalaulah kita pegang begitu sampai kita meninggal dunia, mudah-mudahan ketika kita berada di alam barzah, ditanya kepada kita, Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Mudah-mudahan kita akan dapat jawab. Itulah yang 4 tadi tu, itulah membuktikan yang Allah Maha Esa. Tidak ada yang bersifat dengan yang 4 tadi tu. Melainkan hanya Allah saja. 4 tu ringkasan. Nanti belajarnya ada sifat 20, ada cerita dia. Tapi yang 4 tu ringkasan mudah untuk bekalan pada kita. Baik. Kita tengok yang di sini. Allah juga tidak memerlukan keluarga dengan catatan. Nah, inilah dia punya catatan kita untuk malam ini. Allah tidak memerlukan apa-apa. Sahabat tadi kita sebut, Ustaz, maknanya Allah tidak berhajat kepada apa-apa. Boleh. Allah tidak berhajat kepada apa-apa. Boleh. Allah tidak memerlukan kepada apa-apa pun boleh. Boleh. Dengan makna Allah Maha Sempurna. Dia Maha Kaya. Kalau saya sebut Allah Maha Kaya, ingat tak kita pernah belajar? Apa makna Allah Maha Kaya? Allah memiliki segala-galanya dan Allah tidak memerlukan segala-galanya. Itu Maha Kaya. Kalau dekat sini ada orang kaya tak? Zainah Mat Arif ni orang kaya ni rasanya. Kak Satinah Sanib ni orang kaya rasanya. Contoh saja. Wallahu a'lam. Amin. Mudah-mudahan. Kalau kita sebut orang tu orang kaya, dia memiliki banyak. Amin. Dia memiliki banyak tapi dia memerlukan.
Ada orang kaya tu memiliki banyak kilang, banyak perniagaan, tapi dia memerlukan perniagaan dia. Tapi dia bukan maha kaya. Hanya Allah maha kaya kerana Allah memiliki bukan banyak. Allah memiliki semuanya, segala-galanya. Tapi pada masa yang sama, Allah tidak memerlukan semuanya. Jadi itulah yang dapat kita pelajari pada malam yang berbahagia ini. Sebagai malam yang pertama, mudah-mudahan insya-Allah kita akan terus istiqamah berterusan. Jangan lupa setiap hari Selasa dan Rabu pada sepanjang bulan Januari ini kita akan jumpa dalam 10 pertemuan. Saya ulang sedikit daripada awal apa yang saya sampaikan. Iman cukup dengan mengakui dengan lidah dan yakin dengan hati. Tetapi untuk iman yang sempurna dia tak boleh dua ni. Dia mesti ada 3. Mengaku dengan lidah, yakin dengan hati, amalkan dengan anggota. Itu maksud dia. Kemudian kita yakin Tuhan itu ada, namanya Allah. Maksud Allah ialah zat yang maha suci daripada segala kekurangan, yang bersifat dengan kesempurnaan. Jadi apa makna Tuhan? Tiada Tuhan yang layak disembah. Maknanya tak ada apa-apa pun yang ada 4 sifat yang saya sebut tadi, melainkan hanya Allah saja. Apa 4 tu? Allah tiada permulaan, tidak berubah, tidak bersaiz bentuk dan rupa, dan Allah tidak bertempat. Yang lain selain daripada Allah, cakap apa saja sembahan, agama apa saja, 4 ni semua dia tak ada. Dia ada permulaan, yang dia sembah tu berubah-ubah, yang dia sembah tu ada bentuk, saiz, rupa dan kadar ukuran dia, dan yang dia sembah tu ada tempat kedudukan dan lokasi dia. Maka semua tu tak layak jadi Tuhan. Termasuk kita tak layak jadi Tuhan. Termasuk Firaun tak layak jadi Tuhan. Allah itu wujud dan makhluk pun wujud, tapi makhluk wujud kerana ada sebab, iaitu sebabnya dia diwujudkan, dicipta oleh Allah. Allah wujud tanpa memerlukan sebarang sebab untuk menjadikan Allah itu wujud, kerana Allah wujud tanpa permulaan. Dan kemudian kita menjelaskan Allah tidak memerlukan isteri, tak memerlukan anak dengan keluarga, dengan maksud sebenarnya Allah tidak memerlukan apa-apa. Apa makna Allah tidak memerlukan apa-apa? Allah maha kaya, memiliki semuanya, tidak memerlukan semua. Esok kita akan belajar ni, yang berikut ni. Sambil-sambil nanti tanya, Saudara Razif Shah mungkin akan berikan nota untuk simpanan kita ke dalam bentuk PDF ke dalam WhatsApp, nanti boleh tengok. Yang saya sebut ni semua ada tertulis dalam nota kita. Allah bukan cahaya, bukan lembaga, bukan asap, bukan pancaran. Nanti besok kita akan pelajari sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat penjelasan, ilmu dan tambahan. Tahniah kepada semua. Tolong ajak kawan kita yang berada bersama dengan kita, mudah-mudahan istiqamah dan konsisten. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang dari Sarawak, dari Amerika, yang dari Indonesia ada dari Filipina mungkin, dari Thailand mungkin, dari Johor, dari apa. InsyaAllah nanti slide ini di tengah-tengah pelajaran ataupun di akhir pelajaran, nanti insyaAllah saya akan sendkan juga kepada Razif untuk yang lain semua dapat belajar juga sama-sama dengan kita insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis kita pada malam ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, Ustaz Elian Aminin, yang telah membicarakan pengajian rukun iman kita yang pertama. Itu kita membicarakan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan, saya juga untuk makluman Ustaz telah pun mengedarkan soft copy ataupun nota kita dalam bentuk PDF dalam grup WhatsApp kita. Dan juga nanti mungkin ada beberapa orang yang tidak ada dalam grup tersebut, kita akan PM secara personal. Dan insyaAllah juga yang berbahagia Ustaz, seperti yang dimaklumkan tadi, slide nanti mungkin di pertengahan pengajian kita, kita akan berikan. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda. Di atas segala kekurangan saya dapati di Facebook tadi pun ada yang komen line kita ada masalah sikit. Jadi insyaAllah moga esok kita dapat perbaiki. Saya kira begitu banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya. Saya sendiri pun banyak belajar dan saya kira mungkin
rakan-rakan mualaf yang baru banyak terjawab persoalan-persoalan terutamanya berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Saya kira itu sahaja daripada saya, kerana pengacara kita Brother Muhammad Syafiee akan mengembalikan semula acara kita ni kepada Ustaz nanti mungkin untuk mengaminkan ataupun menutup acara kita dengan doa. Saya kembalikan semula kepada Brother Syafiee. Silakan Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kehadrat ilahi yang mana kita semua Alhamdulillah sampai ke penghujung majlis ilmu ni kita dapat masih bersama-sama mendapat macam-macam ilmu yang sangat santai, sangat mudah masuk ke dalam hati dengan pencerahan, huraian daripada Tuan Guru kita, Ustaz Bilin. Dan kami selaku anak-anak murid yang mengikuti pengajian Tuan Guru, kami ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Tuan Guru. Moga-moga ilmu yang dikongsikan menjadi bekalan kepada kami untuk dunia dan akhirat. Majlis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Muhammad Razif Shah bin Abdullah selaku pengasas dan juga merupakan merangkap Presiden Pertubuhan Jaringan Harmoni serta Timbalan Presiden Puan Nurul Ong dan juga serta barisan AJK yang bertungkus lumus, serta para sahabat, tuan, puan-puan, haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bekalan untuk kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat, supaya kita sama-sama dapat berhimpun di syurga Allah suatu hari kelak nanti. Jadi oleh itu, majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat dan sahabat kalian. Seperti yang dimohon oleh yang berusaha Encik Muhammad Razif Shah, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa daripada Tuan Guru kita bagi penutup program ilmu kita pada malam ini. Dipersilakan yang berbaik, yang berusaha Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami syukur, terima kasih ya Allah. Engkau berikan tenaga pada kami, Engkau berikan semangat kepada kami. Engkaulah yang melapangkan masa bagi kami. Kami ingin menambah ilmu dan keyakinan kami untuk meningkatkan iman dan kepercayaan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terus kekal dengan agama Islam, menambah ilmu untuk memperbaiki diri, pada masa yang sama kami menjaga diri kami daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dan Islam kami. Matikanlah kami ya Allah dengan agama yang mulia ini. Jangan Engkau biarkan kami kembali kepada kesesatan, kembali kepada kegelapan, kembali kepada jalan yang tidak lurus. Kami syukur kepadamu ya Allah. Pada masa yang sama, andai ada di antara ahli keluarga kami, keluarga jauh kami, keluarga besar kami yang belum lagi memeluk agama Islam, yang belum lagi kembali kepada fitrah, yang belum lagi mengucap 2 kalimah syahadah, kami mohon ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami belajar pada malam ini bermanfaat untuk kami menjadi asbab mereka juga mengucap 2 kalimah syahadah, matinya juga dalam keadaan beragama Islam, dan mereka dapat masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan kurniaan daripada-Mu. Kami tidak ada sesiapa untuk kami harapkan melainkan Engkau ya Allah. Kami tak ada sesiapa yang kami patut meminta dan merayu melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Kami berusaha kerana itu adalah tanggungjawab yang Engkau perintahkan kepada kami. Namun hakikat hidayah itu daripada-Mu ya Allah. Kepada-Mu juga mudah-mudahan Engkau berikanlah petunjuk jalan yang benar kepada kami dan kepada mereka. Kuatkan iman kami, kuatkan takwa kami. Kami bersungguh-sungguh ya Allah. Malam ini kami korbankan kesenangan kami, keselesaan kami, rasa penat badan kami ya Allah, rasa letih kami di sepanjang hari. Tapi kami ingin belajar sesuatu dan mendengar sesuatu. Engkau kuatkanlah ingatan kami, Engkau kuatkanlah hafalan kami, dan permudah dan permahirkanlah ya Allah penyampaian kami kepada orang-orang yang sepatutnya kami ajak mereka untuk menganut agama Islam. Mudah-mudahan kami bukan sekadar berjumpa di Google Meet seperti ini di dunia, tapi biarlah kami bergembira nanti di dalam syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tafadhal ya Karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Keluar dulu ya. Terima kasih semua. Terima kasih menganjur semua. Assalamualaikum.